Nah, kita tengok pada perspektif setiap parti. Nah, kalau kita tengok Barisan Nasional, dia ada 30 kerusi. Kalau 30 kerusi Barisan Nasional, dia nak gabung dengan siapa? So, kita kena kaji dulu secara game teorinya, secara teori gamenya, teori permainannya, kepada siapakah advantage lebih? Dia panggil sum zero, bukan sum zero game, dia dipanggil kalau dia nak menentukan keputusan dalam satu-satu permainan, siapakah yang lebih banyak bagi advantage kepada dia? Itu persoalan. Siapakah yang paling banyak bagi advantage kepada Barisan Nasional? Now, kita kaji dulu. Pertama, Barisan Nasional adalah parti yang paling kecil. Okey, Barisan Nasional mempunyai kursi paling sedikit. Tolak JRS lah, tolak parti-parti kecil lain. Daripada 3 gabungan besar tersebut, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, Barisan Nasional adalah parti yang paling kecil. Dia punya jumlah kerusi dia. Now, kalau dia paling kecil, dia adalah satu-satunya parti sekarang ni tak boleh demand. Dia satu-satunya parti yang tak boleh menentukan hala tuju. Yang boleh menentukan hala tuju ada 2, iaitu Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan. Dua-duanya mempunyai jumlah kerusi yang banyak. Dan dalam Pakatan Harapan, yang boleh menentukan sebenarnya adalah PAS. Sebab PAS mempunyai lebih banyak kerusi berbanding dengan Bersatu. Kita akan pergi kat situ sebentar lagi. GPS hanya ada lebih kurang 20-21 kursi macam tu. So, dia tak boleh nak tentukan. JRS pun tak banyak kursi dia. Alright. Nah, balik kepada cerita tadi. BN, Barisan Nasional. Siapakah enemy paling besar Barisan Nasional sebenarnya? Nah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, musuh paling besar Barisan Nasional bukannya Pakatan Harapan. Saya ulang balik. Musuh paling besar Perikatan Nasional, Barisan Nasional bukannya Pakatan Harapan. Musuh paling besar Barisan Nasional adalah Perikatan Nasional. Kenapa? Saya kata sebelum ini, saya dah cakap, Barisan Nasional dia jual produk yang sama. Dia jual produk Melayu, dia jual produk Islam. PAS pun jual produk Melayu, dia jual produk Islam. Perikatan Nasional Bersatu pun dia jual produk Melayu, dia jual produk Islam. So, bila jual produk yang sama, tuan-tuan, dia orang kena bersaing. Dia kena bersaing sama sendiri. Now, Perikatan Nasional telah hampir berjaya memusnahkan UMNO dan Barisan Nasional. Telah hampir. Di mana dia hanya tinggal 30 kerusi daripada 40 lebih kerusi yang dia menangi dalam PRU yang lepas. Mereka hanya sekarang ini tinggal 30 kerusi saja. Satu pencapaian yang sangat membanggakan untuk Perikatan Nasional. Malah Perikatan Nasional juga berjaya mengalahkan giant seperti Nurul Izzah di Permatang Pauh, seperti Fauzia Saleh di Kuantan, seperti Saifuddin Nasution di Kulim, Kedah. Even Mahathir pun kehilangan deposit di Langkawi. Mukris Mahathir pun hilang deposit di Jerlun. Ini semua kerusi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional. Now, kenapa? Macam mana mereka boleh menang, Is? Yang tu siri lain kot saya cerita kenapa mereka boleh menang. Namun begitu, jangkaan kita, masa saya, Rafizi, Nurul, masa awal-awal dulu, kami kata kalau kita boleh maintain pun kerusi yang ada pun, dah kira sedang elok lah. Dah kira elok lah tu. Tetapi pada masa itu, ada yang tak puas hati lah. Dia kata tak boleh, kita kena ni. Okey lah, tak apalah. So, kita pun cakaplah apa yang orang nak dengar. Now, malam ini, saya akan bercakap, saya tak nak cakap lagi apa yang orang nak dengar. Saya bercakap perkara sebenar. Ada ramai, sebelum ni pun ramai yang tak puas hati saya cakap benda yang sebenar. Now, the truth might not, orang kata apa, the truth might not suits you. Kebenaran itu mungkin tak menyenangkan hati anda, tapi itulah kebenaran. 2 campur 2 sama dengan 4, takkan dapat anda ubah jadi benda lain. Dia akan jadi 4. Okey. Nah, pandangan mata UMNO, musuh dia yang paling besar bukannya Pakatan Harapan. Musuh paling besar Barisan Nasional adalah Perikatan Nasional, adalah Perikatan Nasional. Itu je, tuntas. Adalah Perikatan Nasional, adalah Bersatu, adalah PAS. Nah, kalau kita lihat, saya kata coffin yang pertama, batu nisan yang pertama bagi UMNO adalah pada PRU ini. Dan batu nisan kedua bagi UMNO adalah dalam PRU yang depan, PRU ke-16. Saya kata kita kena fokus PRU 16 untuk kuburkan UMNO. Cuma saya tak kata bahawa kita akan bersaing dengan Perikatan Nasional pada waktu itu. Saya tak kata demikian. Cuma secara naturalnya, kalau kita tak ada majoriti, maksudnya Perikatan Nasional dia akan ada majoriti. Now, okey, kalau itulah pandangan saya, pandangan Barisan Nasional. So, naturally dia kena pilih siapa? Di antara 2 parti yang besar, yang buruk lah kata-kata bagi Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, dia kena timbang. Yang mana satukah
parti yang tidak akan mendatang kerosakan besar kepada Barisan Nasional dalam masa 5 tahun akan datang ni. Kita kena faham benda tu. Parti yang tidak akan mendatangkan kerosakan besar kepada Barisan Nasional dalam 5 tahun yang akan datang ini. Parti itu adalah sebenarnya Pakatan Harapan. Sebenarnya Pakatan Harapan. Modal DAP, kalau kita orang perasan, kalau tuan-tuan perempuan perasan, mereka main modal DAP. Even UMNO main modal DAP. No Anwar, no DAP. No Anwar, no DAP. Even PAS main modal DAP. No Anwar, no DAP. No Anwar. Even Bersatu main modal DAP. No Anwar, no DAP. Tetapi, tidak ada satu pun parti itu berjaya membuktikan DAP ni boleh merosakkan parti-parti mereka. Kebanyakan kerusi di mana DAP bertanding adalah kerusi di mana bukannya 3 parti ni bertanding. Mereka majoritinya bertanding di kerusi yang predominantly non-Malay. Walaupun Melayu ramai, tetapi ada ramai bukan Melayu kat situ. Jadi UMNO, Perikatan Nasional, PAS dan juga Bersatu tak letak calon kat situ. Sebaliknya mereka letak parti lain, komponen lain, Gerakan, MCA, MIC bertanding dekat kawasan tersebut. Kebanyakannya. Jadi daripada segi nak rosakkan parti mereka, sebenarnya parti UMNO, parti Barisan Nasional sebenarnya tak ada. Apa orang kata, DAP tak boleh pakai, DAP racist sebab itu mainan politik je tuan-tuan. Tapi bila mereka kaji, DAP ni tak merosakkan parti UMNO. DAP ni tak akan langgar kursi-kursi UMNO pun. Berbanding dengan Perikatan Nasional, berbanding dengan PAS. Terbukti dalam pilihan raya kali ini, Mahathir Khalid kalah. Kalau kita tengok. Kalau kita tengok nama-nama besar, KJ kalah. Kalau kita tengok nama-nama besar, orang kata, banyak kawasan-kawasan di mana UMNO bertembung dengan Perikatan Nasional, bertembung dengan Bersatu, UMNO kalah dekat situ. So, kalau mereka nak kaji, mereka nak fikir, the next natural, ini pandangan daripada Barisan Nasional, bukan Anwar, ialah mereka kena lantik Anwar jadi Perdana Menteri. Now, mereka sedar kesan bila mereka lantik orang kata Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Kesannya adalah Bersatu semakin kuat. Sebab itu sebenarnya kenapa UMNO tarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Bukan sebab Muhyiddin Yassin ni gagal, bukan sebab dia tak pandai jaga vaksin, bukan. Sebab semakin hari, saya sebut dalam live saya sebelum ni, semakin hari dia nampak Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional yang Bersatu membentuk ketumbukan yang makin kuat, makin kuat, makin kuat. So dia kata tak boleh jadi ni. Masuk pilihan raya 15 nanti, mati kita. So dia tarik sokongan. Now, Muhyiddin Yassin dia bukan bodoh. Muhyiddin Yassin tak bodoh tuan-tuan. So apa yang dia buat? Dia tak lantik Zahid. Dia lantik orang yang lawan Zahid. Dia lantik orang yang tak kuat, the weakest link. Siapa the weakest link dalam kes ini? Ismail Sabri. Kenapa Ismail Sabri? Dia nampak Ismail Sabri, KJ, Adham Baba, Tajuddin Rahman, ni geng-geng, Anwar Musa, ini semua geng-geng yang akan melawan Zahid dalam pemilihan parti yang akan datang ini. Kita lihat pemilihan parti yang akan datang ini, so nama-nama ni yang akan pergi melawan Zahid, akan jatuhkan Zahid. So dia berjaya pecahkan UMNO. Dia percaya pecahkan UMNO. Malah dalam pilihan raya baru-baru ini, Zahid tak namakan pun Ismail Sabri sebagai poster boy. Sebab dia anggap diri dia boleh jadi Perdana Menteri. Dia sangat confident. So akhirnya dia tumbang. So bila dah tumbang, dia ada 30 kerusi, dia kena fikir next move, dia kena bergabung dengan siapa. Mind you, dia masih lagi seorang presiden. Dia kena bergabung dengan siapa sekarang ini. So dia bincang-bincang, dia fikir. The only natural way untuk dia bersama adalah Pakatan Harapan. Ya, dia akan gaduh dengan Pakatan Harapan. Barisan Nasional boleh bertembung dengan Pakatan Harapan, tetapi dia tak akan bertembung di banyak kawasan di mana UMNO dan Barisan Nasional bertanding. Dia bukan tak akan, dia akan. Tapi naturally tu dia tak akan sekuat, orang kata apa, Perikatan Nasional. Tak akan sekuat PAS dan tak akan sekuat Bersatu untuk nak tentang nanti. Bagi mereka, tanggapan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kata naturally jugalah, bila dilantik Muhyiddin Yassin, dulu dia hanya ada lebih kurang tak sampai 30 kerusi Bersatu. Campur-campur PAS, campur dengan UMNO melompat, dapatlah dia dalam 40-50 kerusi. Dia gabung dengan UMNO pada waktu itu, gabung dengan GPS, dia dapat bentuk kerajaan. Sekarang ini Perikatan Nasional ada lebih 70 kerusi. So BN dah tak boleh demand tuan-tuan. So bila BN Perikatan Nasional jadi Perdana Menteri, dia boleh kata dah, saya tak nak bagi dah jawatan-jawatan menteri kanan ni dekat orang-orang Zahid. Dan pemilihan parti UMNO, PAW, Perhimpunan Agung UMNO,
akan berlangsung dalam tempoh 6 bulan bermula daripada hari ini. So dia kuatkan orang yang lawan Zahid. Contoh, dia bagi Ismail Sabri, KJ dia angkat jadi senator, contohnya lah. Zafrul dia angkat jadi senator, contohnya. Orang-orang ni yang akan menentang Zahid nanti. Orang-orang ni yang akan diangkat jadi menteri, Zahid dibiarkan. Sebab Zahid ada kes. Datang pemilihan parti nanti, Zahid akan melingkup. So, what's next? Dia kena pergi dan bincang dengan Anwar Ibrahim. Bincang dengan Anwar Ibrahim. Itu je the natural cost, kita kata. The logical cost, the logical route, the logical route yang dia boleh pergi. Di antara two evils, dia kena pilih the lesser evil. Di antara dua kejahatan, dia kena pilih kejahatan yang paling kurang bagi Barisan Nasional. So the only natural way, dia kena bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So that's why tadi bila GPS mengumumkan petang tadi bahawa perikatan baru telah dipersetujui di antara UMNO, di antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga GPS serta GRS, Abang Jo buat pengumuman. Baru-baru ni, tadi, dalam satu jam yang lalu, Barisan Nasional mengeluarkan satu pengumuman bahawa tidak ada sebarang perbincangan dan persetujuan. Perbincangan ada. Tidak ada sebarang persetujuan dengan GPS ataupun Perikatan Nasional bagi membentuk kerajaan. So, itu pada pandangan mata Barisan Nasional. So naturally Barisan Nasional, kalau dia pilih Perikatan Nasional, sebenarnya dia suicidal.